Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid, kita bertemu lagi di dalam mata pelajaran Bahasa Arab untuk tahun 5. Kita akan belajar tentang tajuk yang pertama iaitu Fil Matbakh, di dapur. Kita akan tumpukan kepada kemahiran mendengar dan bertutur serta kemahiran membaca. Hari ini kita akan belajar tentang 4 perkataan ini, iaitu yang pertama hadza, yang kedua hadhihi, yang ketiga zalika, dan yang keempat tilka. Baik, hayya nabda. Mari kita mulakan. Hasil pembelajaran iaitu apa yang murid akan dapat daripada pembelajaran hari ini. Murid akan dapat yang pertama, murid dapat mengetahui cara penggunaan perkataan hadza, hadhihi, dzalika, tilka dengan betul. Yang kedua, murid akan dapat membaca, memahami dan menggunakan perkataan hadza, hadhihi, dzalika dan tilka di dalam ayat dengan betul. Baik, mari kita tengok apakah maksud perkataan hadza dan perkataan hadhihi. Perkataan hadza dan perkataan hadhihi. Maksud perkataan hadza dan hadhihi ini adalah sama, iaitu ini. Maksud perkataan hadza dan hadhihi adalah ini. Jadi, di manakah perbezaan di antara dua perkataan ini? Baik, perbezaan di antara dua perkataan ini adalah dari segi cara penggunaannya di dalam ayat. Baik, kita akan lihat macam mana cara menggunakan dua perkataan ini. Baik, teruskan. Cara penggunaan perkataan pertama iaitu hadza. Apakah maksud perkataan hadza? Maksudnya adalah ini. Baik. Perkataan hadza digunakan pada perkataan muzakkar. Perkataan hadza digunakan pada perkataan muzakkar. Yang kedua, digunakan pada perkataan yang tiada huruf ta marbutah di akhir perkataan. Bagaimana rupa huruf ta marbutah? Baik, rupa huruf ta marbutah ada dua jenis. Yang pertama, ta marbutah yang bulat dan satu lagi yang bersambung dengan perkataan. Yang bulat ini dia tidak bersambung dengan perkataan. Yang begini dia bersambung dengan perkataan. Baik, sekiranya perkataan itu tiada huruf ta marbutah, dia adalah perkataan muzakkar. Baik. Contoh. Ini gambar pisau. Pisau di dalam bahasa Arab adalah sikinun. Sikinun. Baik. Perkataan sikinun. Ada huruf ta marbutah ataupun tidak di hujung perkataan ini? Ada huruf ta marbutah ataupun tidak ada di hujung perkataan sikinun ini? Okey, jawapannya tidak ada. Jadi apabila tidak ada huruf ta di hujung perkataan sikinun, bermaksud perkataan sikinun ini adalah perkataan muzakkar. Perkataan muzakkar. Jadi sekiranya kita nak buat ayat ini pisau, dalam bahasa Melayunya ini pisau. Bagaimana kita nak buat dalam bahasa Arab? Jadi kita akan menggunakan hadza. Kita akan menggunakan hadza sikinun. Hadza sikinun. Sekali lagi, hadza sikinun, yang bermaksud ini pisau. Yang bermaksud ini pisau. Hadza ini sikinun pisau. Jadi ayat yang betul adalah hadza sikinun. Baik, kita teruskan kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah ini adalah periuk. Periuk di dalam bahasa Arab adalah qidrun. Sekali lagi, qidrun. Qidrun. Baik, ada huruf ta marbutah ataupun tidak ada di hujung perkataan qidrun ini?
Okey, jawapannya tak ada huruf ta marbutah di hujung qidrun ini. Apabila tak ada huruf ta di hujung qidrun, bermaksud perkataan qidrun ini adalah perkataan muzakkar. Jadi sekiranya kita nak buat ayat ini periuk, kita akan menggunakan hadza qidrun. Hadza qidrun. Lagi sekali, hadza qidrun. Ini periuk. Baik, kenapa kita gunakan hadza? Sebab qidrun tidak ada huruf ta marbutah di hujung perkataan ataupun di akhir perkataan. Baik, seterusnya cara penggunaan perkataan yang kedua iaitu hadhihi. Hadhihi juga bermaksud ini, tapi berbeza dari segi cara penggunaan. Cara penggunaannya adalah digunakan pada perkataan muannas. Perkataan muannas. Baik, perkataan muannas. Yang kedua digunakan pada perkataan yang ada huruf ta marbutah. Yang sekiranya hadza tadi tiada huruf ta, maka hadhihi ada huruf ta marbutah di akhir perkataan, iaitu dua huruf ini di akhir perkataan. Ini bentuk huruf ta marbutah. Satu tidak bersambung, satu lagi caranya bersambung. Baik, kita tengok kepada contoh. Ini gambar senduk. Senduk di dalam bahasa Arab adalah mighrafatun. 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 Baik, ada huruf ta ke tidak? Ada huruf ta di hujung perkataan mighrafatun. Bila ada huruf ta di hujung perkataan mighrafatun, perkataan ini adalah perkataan muannas. Perkataan muannas. Perkataan mighrafatun ini adalah perkataan muannas. Jadi bila kita nak buat ayat ini senduk, kita akan menggunakan hadhihi untuk buat ayat ini senduk. Hadhihi mighrafatun. Hadhihi mighrafatun. Hadhihi mighrafatun, yang bermaksud ini senduk. Baik, kita tengok kepada yang seterusnya. Contoh seterusnya adalah kuali. Kuali dalam bahasa Arab adalah miqlatun. Miqlatun. Lagi sekali, miqlatun. Baik, ada tak huruf ta marbutah di hujung perkataan ataupun di akhir perkataan miqlatun? Ada, iaitu di hujung berbentuk bulat dan dua titik ini. Dia tidak bersambung, jadi bentuknya bulat. Baik, apabila ada huruf ta marbutah, bermaksud perkataan ini adalah perkataan muannas. Jadi sekiranya kita nak buat ayat ini kuali, kita akan menggunakan hadhihi. Hadhihi miqlatun. Hadhihi miqlatun. Lagi sekali, hadhihi miqlatun, yang bermaksud ini kuali. Yang bermaksud ini kuali. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada maksud perkataan yang seterusnya, iaitu zalika dan tilka. Zalika dan tilka. Apakah maksud dua perkataan zalika dan tilka ini? Baik, dua perkataan ini mempunyai maksud yang sama, iaitu itu. Apa beza ini dan itu? Ini apabila kita guna untuk menunjukkan benda yang dekat dengan kita. Kalau itu, kita menunjukkan benda yang jauh dengan kita. Itu perbezaan ini dan itu. Baik, sekarang dua perkataan ini mempunyai maksud yang sama, iaitu itu. Jadi dia sama macam hadza dan hadhihi.
cara penggunaannya di dalam ayat yang berbeza. Maksud sama, tapi cara penggunaannya di dalam ayat adalah berbeza. Baik, kita teruskan, kita tengok bagaimana cara penggunaan perkataan yang pertama, iaitu dzalika. Perkataan pertama, dzalika, yang bermaksud itu, digunakan apabila kita nak menunjukkan benda yang sedikit jauh daripada kita ataupun benda yang jauh daripada kita lah. Baik. Sama juga dengan hadza tadi, digunakan pada perkataan muzakkar. Digunakan pada perkataan muzakkar. Digunakan pada perkataan yang tiada huruf ta marbutah di akhir perkataan, iaitu dua huruf ini di akhir perkataan. Contoh yang pertama adalah cerek. Ini cerek. Okey. Cerek dalam bahasa Arab adalah ibriqun. 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 Baik. Sekarang ada huruf ta ataupun tidak di akhir perkataan ibriqun. Ada huruf ta ataupun tidak di akhir perkataan ibriqun. Ta'ah tak ada. Kenapa? Sebab perkataan ini adalah perkataan muzakkar. Jadi untuk kita buat ayat itu cerek. Itu cerek. Jadi kita akan menggunakan zalika ibriqun. Zalika ibriqun. Maksudnya adalah itu cerek. Jadi kita guna zalika ibriqun. Baik, kita tengok kepada contoh yang kedua, iaitu ini apa ni? Dapur. Dapur di dalam bahasa Arab adalah mauqidun. Mauqidun. Lagi sekali, mauqidun. Ada huruf ta marbutah ataupun tidak di akhir perkataan mauqidun ini? Maksudnya tidak ada huruf ta marbutah di akhir perkataan mauqidun. Jadi sekiranya kita nak buat ayat ini dapur di dalam bahasa Arab, kita akan gunakan dzalika mauqidun. Dzalika mauqidun. Lagi sekali, dzalika mauqidun. Maksudnya itu dapur. Itu dapur. Baik. Dan seterusnya adalah baiklah, seterusnya cara penggunaan perkataan tilka. Okey, baik, perkataan tilka yang bermaksud itu. Baik, perkataan tilka ini sama cara penggunaan dengan hadhihi. Baik, ia digunakan pada perkataan muannas. Perkataan muannas dan digunakan pada perkataan yang ada huruf ta marbutah di akhir perkataan. Iaitu dua huruf ini sama ada salah satunya ada di akhir perkataan. Jadi contohnya adalah ini gambar peti ais. Baik. Peti ais dalam bahasa Arab adalah thalajatun. Thalajatun. Sekali lagi, thalajatun. Baik. Ada huruf ta marbutah ataupun tidak ada di dalam perkataan thalajatun di hujungnya? Ada ta marbutah ataupun tidak ada? Ada huruf ta marbutah yang bersambung dengan huruf jim. Baik. Apabila ada huruf ta marbutah, thalajatun ini adalah perkataan muannas. Perkataan muannas. Jadi apabila ada huruf ta marbutah di hujung perkataan dan kita nak buat ayat ini itu peti ais. Kita nak buat ayat itu peti ais, kita akan gunakan tilka. Kita akan gunakan tilka thalajatun. Tilka thalajatun. Lagi sekali, tilka thalajatun. Apakah maksud tilka thalajatun? Maksudnya itu peti ais. Jadi kita akan tengok kepada contoh yang seterusnya. Yang kedua, gambar apa tu? Garfu. Gambar garfu. Garfu dalam bahasa Arab adalah syaukatun. Syaukatun.
Lagi sekali, syaukatun. Ada huruf ta marbutah di hujung perkataan syaukatun? Ya, ada perkataan huruf ta marbutah di hujung perkataan syaukatun. Jadi, perkataan syaukatun ini adalah huruf perkataan muannats. Jadi, tilka digunakan pada perkataan yang ada huruf ta marbutah di akhir perkataan, iaitu ini. Jadi, untuk kita buat ayat itu garfu, kita menggunakan tilka syaukatun. Tilka syaukatun. Kita gunakan tilka syaukatun. Kenapa kita gunakan tilka? Sebab syaukatun ada huruf ta marbutah. Kalau tak ada huruf ta marbutah, kita akan menggunakan zalika. Baik. Maksudnya adalah itu garfu. Lagi sekali, tilka syaukatun. Baik, seterusnya kita akan buat sedikit latihan untuk mengukuhkan pengetahuan kita tentang pelajaran pada hari ini, iaitu latihan yang pertama kita akan menggunakan hadza dan hadhihi bagi mengisi tempat kosong. Baik, kita tengok pada gambar yang pertama, iaitu gambar gelas. Gambar gelas. Gelas dalam bahasa Arab adalah kubun. Kubun. Jadi di sini dia menghendaki kita untuk buat ayat ini gelas. Buat ayat ini gelas. Jadi dengan perkataan apakah yang kita akan isikan pada tempat kosong ini? Kita nak isikan dengan hadza ataupun hadhihi. Baik, caranya adalah tengok kepada huruf perkataan kubun ini ada ta ke tidak? Tidak ada ta di perkataan kubun. Di hujung perkataan kubun tidak ada huruf ta. Jadi jawapannya adalah hadza. Jawapannya adalah hadza. Hadza kubun. Hadza kubun. Ini gelas. Baik, gambar yang kedua adalah gambar sudu. Sudu di dalam bahasa Arab adalah mil'aqatun. Mil'aqatun. Okey, baik. Mil'aqatun ini ada huruf ta marbutah ataupun tidak ada di hujung perkataannya? Ada huruf ta marbutah di hujung perkataannya, itu ni huruf ta ni. Mil'aqatun. Tun ini adalah huruf ta marbutah. Jadi sekiranya kita nak buat ayat ini sudu, kita menggunakan hadza ataupun hadhihi, kita akan gunakan hadhihi sebab mil'aqatun adalah perkataan muannas yang ada huruf ta marbutah di hujungnya. Baik, seterusnya kita pergi kepada latihan yang kedua. Bagi perkataan zalika dan tilka. Baik. Seterusnya ini adalah gambar pinggan. Pinggan dalam bahasa Arab adalah sahnun. 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 Baik. Kita nak buat ayat itu pinggan. Jadi kita nak letak apakah jawapannya di sini? Zalika ataupun tilka. Baik, sama saja caranya adalah tengok kepada perkataan sahnun. Ada ta marbutah ataupun tidak di hujung perkataan sahnun? Tidak ada huruf ta yang kita nampak di perkataan sahnun. Jadi jawapannya adalah zalika sahnun. Zalika sahnun. Bermaksud itu pinggan. Dan seterusnya adalah kuali. Kuali dalam bahasa Arab adalah miqlatun. Miqlatun. Jadi kita nak buat ayat itu kuali. Itu kuali. Bagaimana caranya? Kita nak isi dengan apa di tempat kosong ini? Zalika ataupun tilka. Baik, kita tengok kepada perkataan miqlatun. Ada ta marbutah di hujungnya. Ada ta marbutah di hujungnya. Jadi kita isikan dengan tilka. Tilka miqlatun. Tilka miqlatun, yang bermaksud itu kuali. Okey. Tamat untuk pelajaran hari ini. Bagi perkataan hadza, hadhihi, zalika dan tilka.
Jadi saya ucapkan selamat belajar dan syukran jazilan. Ma'assalamah wa ilal liqa. Bye.